Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Terima kasih saudara. Selamat pagi pada yang mungkin masih lagi setia bersama dengan saya dalam rancangan Misteri Jam 12 ya. Dan sekiranya kalau ingin berkongsi pengalaman dipersilakan 669-11897 kalau apa ni semalam berkongsi tentang Shelly pula barbecue pit 65. Malam ni macam-macam lagi kisah yang dikongsi sama, antaranya tentang iaitu sebuah hutan simpanan lah, tentang sebuah apa lagi kisah yang diceritakan tadi tu di seberang tambak ni, tapak tanah perkuburan dari kiriman Fadli awal tadi juga. Ramai yang suka dengan kisah itu, katanya cukup menarik lah. Baik, saya akan buka talian untuk anda berkongsi pengalaman. Silakan 669-11897. Ingat, jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang kita dengar. Anggaplah semua hanya sekadar hiburan saja. Baik, sementara saya nantikan panggilan anda. Di sini ada kiriman daripada siapa ni? Daripada Ida. Ida kata, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya ni nak bertanya ya. Semalam ada seorang pendengar namanya Ubek yang mengatakan dia boleh kunci orang, tak boleh telefon. Betul ke Kisi? Kalau benar-benar dia boleh kunci, cuba dia buat sekali lagi untuk malam ni. Saya tak percayalah, katanya Ida. Pandai Ida. Ini dipanggil reverse psychology. Silakan 669-11897. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Siapa tu? Dapat Siapa tu? Saya Eliazar. Azhar Ini panggilan dari mana ni? Saya sedang bertugas kat Yishun ni sekarang. Dan pengalaman tentang apa? Silakan. Okey, ni pengalaman saya ni tentang waktu saya tengah reservis suatu ketika dahulu, rasanya dalam tahun 2003. Jadi waktu tu saya dalam satu unit ni. Unit saya ni khas, dia kira special services support unit lah. So maknanya kira buat kerja saikang. Jadi saya dengan trup saya ni, kita yang kumpulan saya ni, kita ditempatkan dalam satu bilik. Yang lain-lain trup semua dalam satu lain bang lah. Jadi apa yang berlaku, ada satu dalam bilik tu ada 12 katil bunk bed, atas bawah lah. Jadi ada 12 orang, seorang satu katil. Ada yang tidur atas, ada yang tidur bawah. Jadi saya tidur yang sebelah tingkap, tingkat atas lah. Kejap lelah. Excited sangat. Okay. So kemudian ada satu malam tu saya tersadar daripada tidur kan. Saya tersadar katil saya bergegar. Terus saya macam badan saya kejung lah. Saya kaku, rasa macam ada benda hempap lah. Jadi apa saya buat, saya baca surah apa yang saya tahu. Gegaran tu berhenti. Tahu saya waktu tu semua orang dah tengah tidur, tak ada orang yang tidur bawah katil saya. Jadi saya tak tahulah benda apa yang gegar kan. Apa yang saya buat, first thing that came into my mind, saya nak bangun, ambil wuduk, nak sembahyang sunat. Kali tengok pukul 2, tak apalah, kirim salam je lah. Kadak je, besok boleh. Itu je lah pengalaman saya, Casey. Boleh gitu Terima kasih Takut-takut ni boleh kadak lagi teruskan je lah mana tahu. Baik, 669-11897. Silakan 669-11897.
Saudara, kalau ada kisah saya ingin mendengarnya. Dan siapakah gerangan pula di hujung talian ini? Hello, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya Syarizat dari Seberang. Ni dari mana? Kawasan mana ni? Di Johor Bahru. Johor Bahru. Dan kisah tentang apa ni? Silakan. Saya nak kongsi pengalaman seram ni. Waktu tu tahun 2008 saya dengan kawan-kawan lah. Waktu tu ada kerja lah, nak pergi ke Mersing. Dalam perjalanan waktu tu jalan Mersing, waktu tu keadaan sangat gelap kan. Siapa yang tahu jalan Mersing tu memang tahulah mesti ya. Waktu tu saya bawa van. Dalam perjalanan tu kawan-kawan semua dah tidur. Dalam pukul 11 lebih lah, pukul 12. Dalam masa perjalanan tu saya tengah drive, saya naik isap rokok. Saya buka dah tingkap. Dalam tingkap ke dalam perjalanan, tengok depan gelap dengan cahaya lampu van, lepas tu belakang pun gelap. Tiba-tiba KC, saya terdengar kat sebelah saya KC ada macam bendera berkibar-kibar tau KC. Saya waktu tu saya terfikir sejenak tau. Saya tak keluarkan kepala, tengok ke luar atas van kan. Saya jalan macam biasa je. Dalam hati saya baca doa, baca surah. Sampai dalam 1 kilometer lah kibaran tu saya dengar. Saya tak nak kejut kawan-kawan saya waktu tu. Selepas 1 kilometer saya sampai di hadapan, ada kemalangan. Sangat mengerikan lah waktu tu. Dalam perjalanan tu memang kawan-kawan semua yang tak sadar. Saya seorang yang saya tengah drive. Lepas 1 kilometer tu lah ada kemalangan maut. Tu baru kawan-kawan saya sadar semua. Saya pun senyap lah. Saya tak nak cerita kan dia tu berlaku. Lepas tu dia cerita dengan kawan saya. Sampai dekat Mersing tu, kawan saya cakap, kalau benda berkibar macam tu, cik pun ikut kau waktu tu. Saya pun senyap je lah. Itu dia kasih cerita saya. Terima kasih ya. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu teman kita dari Johor Bahru berkongsi pengalaman ketika memandu bunyi kibaran di tepi van yang dipandu. Baik, 66911897. Ada juga kiriman-kiriman. Sementara saya nantikan panggilan anda. Anda juga boleh saya akan bacakan kiriman-kiriman, mungkin komen-komen yang ada dalam rancangan Misteri Jam 12. Ini mungkin komen yang ada di Facebook DJKC maupun di Facebook Ria 897 FM. Antara komen yang saya terima ini datangnya daripada siapa ni? Daripada Faizal kata, wah, saya suka dengan saranan kepada Kaedah tadi Betul ke si? Semalam Ober ada cakap nak kunci seseorang. Betul ke Ober ni boleh kunci Mahir? Kalau betul, buktikanlah. Saya macam tak percayalah Kisi. Ni apa cerita ni? Janganlah kita mencari musuh Kita harus berkawan dengan sesiapa. MJ12 hak semua. Dan terpulanglah. Siapa yang nak telefon, saya jawab. Kalau anda nak telefon, anda telefonlah. Siapa dapat tembusi, itulah orang yang akan saya layan. Tapi ingatlah, kalau berkongsi pengalaman, ada syarat-syaratnya. Ringkaskan kisah, jauhkan diri dari radio supaya tidak terganggu. Dan ke udara, jangan off air untuk benda-benda yang lain lah. Yang penting, Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan sahaja. Itu yang penting sangat-sangat. Yang ini daripada Sufian kata, Casey, dahulu saya pernah dengar Obert kata setiap kali dia kunci untuk 1 minggu. Kalau dia kunci semalam sampai hujung minggu ni, iaitu hari Jumaat, esok last minggu depan kena kunci balik. Jadi jangan takut pada semua yang bertanya, sebab untuk malam ni dan esok akan dikunci juga. Macam-macam lah. Sekali lagi saya katakan, MJ12 hanya sekadar hiburan. Radio ini milik semua, milik siapa yang dapat tembusi, dialah yang saya layan. Ingat. Ingat. Ingat.
Yang ini daripada Kak Norma. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kakak ingin berkongsi satu pengalaman yang ringkas saja. Ini kejadian berlaku dalam rumah. Waktu tu kakak sedang duduk di ruang tamu menonton TV. Tiba-tiba ada orang beri salam. Kakak menjawab salamnya tapi tak nampak sesiapa di depan pintu rumah. Lalu kakak rasa meremang bulu rumah dan macam ada sesuatu di hadapan pintu yang kakak tak boleh lihat tapi dapat rasakan kehadiran benda itulah. Kakak pun bangun sambil berjalan menuju ke pintu. Kakak membaca Al-Fatihah. Depan pintu, kakak tutup pintu dan boleh rasakan macam angin tiup tau dari luar koridor tu sebab pokok bunga kakak ni macam bergoyang. Seperti angin tiup dari kiri ke kanan. Alhamdulillah Casey, tidak ada apa-apa gangguan yang berlaku selepas itulah. Hanya kedengaran orang beri salam pada waktu malam ketika kakak sedang menonton TV seorang diri di ruang tamu, kata Kak Norma. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Hai, siapa tu? Hello. 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 Hai, siapa tu? Tadi baru saya kata kalau nak telefon, jauhkan diri dari radio ataupun perlahankan suara radio supaya anda tidak terganggu. Ya, ingat kalau ingin berkongsi pengalaman 66911897. Ini kiriman daripada Sharifah. Katanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ni berasal dari Batam, Indonesia. Pengalaman saya ketika rumah saya ada gangguan dihantar oleh seseorang. Kisi bayangkan dalam rumah nanti akan kelihatan seperti ada seorang anak kecil yang wajahnya hitam belegam sangat-sangat dengan rambut yang panjang akan duduk di atas almari dalam bilik lah, dalam kamar tidur ya, katanya di sini. Dan hal ini telah pun dialami oleh suami saya dahulu. Mengatakan ada sesuatu yang tidak kena dengan rumah ini. Jadi suami beritahu saya ketika kita berada di luar rumah. Suami kata dalam rumah 2 malam yang lalu kelihatan seperti ada anak kecil yang duduk di atas almari. Jadi apa yang berlaku katanya di sini, suami saya cuba membaca ayat kursi, kemudian bila dibuka matanya benda itu hilang. Malah gangguan ini berterusan ya. Penampakan anak kecil duduk di atas almari, wajahnya hitam sangat-sangat, rambutnya panjang. Saya pun terkena dan pernah lihat anak kecil yang dimaksudkan oleh suami. Dan kesi rumah saya ni terpaksa dikosongkan untuk beberapa malam apabila seorang Pak Kiai datang dan untuk bersihkan rumah dengan mengadakan bacaan surah-surah suci beramai-ramai. Dan Alhamdulillah kesi benda itu dapat keluar kerana mungkin kepanasan setelah membaca surah Al-Baqarah beberapa kali. Jadi kata Pak Kiai, kalau rumah seseorang itu tidak ingin dimasuki oleh makhluk seperti jin, ya, bacalah kamu surah Al-Baqarah. Sebabnya sekali baca surah Al-Baqarah 3 hari, jin tak akan masuk dalam rumah tersebut. Terima kasih Kisi, sekadar berkongsi kepada semua peminat rancangan Misteri Jam 12 dari Sharifah, Batam, Indonesia. Terima kasih pada Sharifah ya. Yang ini pula daripada teman kita dari Lidiana. Katanya Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya dengan suami pernah lalu dekat kawasan Kemayan City ya. Kemayan City. Katanya di sini Kemayan City adalah sebuah pusat membeli belah terbengkalai di Johor dan tempat ini memang dah lama dibiarkan begitu saja. Pada waktu itu, saya dengan suami ini sedang ronda-ronda dekat kawasan Johor dan ia adalah sekitar jam 8 lebih malam. Tengah jalan-jalan, pandu-pandu dari jauh nampak bangunan ni bercahaya Kisi. Yalah, macam pusat membeli belah, macam pusat ni masih lagi beroperasi. Jadi saya pun beritahu suami, kata Lidiana lah, "Bang, nampak tak hujung tu? Tu apa bang?" Dan suami pun kata, "Shopping center tak?" Jadi suami pun cuba memandu menuju ke arah pusat membeli belah yang kononnya saya nampak dari jauh, yang bercahaya dan seperti ada orang di kawasan itulah. Jadi bila suami memandu semakin dekat dan tempatnya boleh dapat rasakan lampu pada bangunan tu semakin malap dan lampu pada bangunan tu terus hilang begitu saja dan baru saya dengan suami perasan itu adalah sebuah pusat membeli belah yang dah terbengkalai. Saya pun kata pada suami, "Bang, tadi dari jauh
Nampak macam terang bang Suami pun kata, dah lah, tak apalah. Jangan cakap lagi. Suami akhirnya pusing dan beredar dari kawasan Kemayan City. Bila balik Singapura, saya beritahu teman saya dan teman saya katakan, oh, aku rasa yang kau pergi tu Kemayan City lah. Saya pun Google lah tentang Kemayan City. Memang ada Casey, pusat membeli belah terbengkalai di Johor. Ya Allah Casey, nasib baiklah kita sedar sebelum kita masuk dalam. Bayangkan kalau kita dah parking kereta, dah masuk dalam bangunan, tiba-tiba baru perasan tempat tu terbengkalai. Okey, kita akan jawab panggilan sebentar nanti. 669-11897. Baik, saya akan jawab panggilan. Silakan 669-11897. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum, Kisi. Waalaikumsalam. Siapa tu? Syafiq. Syafiq, silakan. Ada kisah tentang apa ni, Syafiq? Saya panggilan dari Commonwealth Crescent ya. Saya satu hari ni baru balik dari kerja, Kisi. Sekali saya park kereta saya dekat kapak. Sekali saya dari bawah tu, saya tengok rumah saya, luar rumah saya ada orang. Baik, silakan 669-11897 untuk berkongsi pengalaman anda dalam rancangan MJ12. Ya. Yang ini kiriman daripada teman kita yang bernama Nur Hadi. Assalamualaikum, Kisah. Waalaikumsalam. Kisah malam ni best. Saya suka dengan kisah yang dikongsi sama rancangan MJ12. Yang ini daripada Nur Hadi kata, waktu itu saya sedang tunggu isteri saya pulang. Isteri saya telefon saya. Katanya, abang, tunggu saya bang, temankan saya. Saya nak dekat sampai rumah. Isteri saya ni memang kalau dia keluar balik malam, nanti saya lah yang jadi mangsa. Jadi dalam perjalanan isteri saya kata, bang, saya nak dekat sampai, please. Jadi tugas saya senang. Saya cuma keluar dari kawasan rumah ni, dekat koridor parapet tu saya berdiri dan tengoklah isteri dari atas ni, nanti dia akan jalan masuk dekat bawah kolong blok. Saya berdiri dekat lift, dia akan naik lift dan saya akan sambut dia depan lift, tak perlu turun bawah lah. Jadi saya pun keluar dari rumah, saya jenguk bawah, nampak isteri saya baru masuk kolong blok. Bila nampak isteri baru masuk kolong blok, saya pun pergi dekat lift, tunggu isteri saya yang dikatakan sedang nak naik lift lah. Jadi apa yang berlaku, saya tunggu, tahu-tahu saya dapat panggilan. Isteri tanya, abang kat mana? Kata isteri saya, saya tengah tunggu awak lah depan lift ni. Saya ni baru turun teksi bang. Saya pun jalan balik dan saya tengok isteri saya memang benar-benar sedang berjalan dekat ujung, dekat kawasan depan rumah saya ni, baru nak menuju ke kolong blok rumah. Tapi tadi saya yakin saya nampak isteri saya baru nak masuk kolong blok rumah. Saya pun buat bodoh, Casey. Apa yang berlaku lepas tu saya tak ceritakan pada isteri, takut nanti kalau saya beritahu bertambah takut, kena pula saya turun bawah untuk jemput dia naik ke atas. Pandai. Betul suami yang bijak jangan beritahu isteri. Awak beritahu isteri, isteri dapat tahu. Lepas tu isteri kata, bang, boleh turun tak? Satu hal lagi Baiklah. Yang ini kiriman daripada Zakia, kata, Assalamualaikum, Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin berkongsi, ini berkenaan dengan rumah sebelah. Ini rumah sebelah lah, itu rumah jiran saya. Jiran saya ni seringkali jarang ada di rumah. Mereka ni ada rumah mereka di seberang tambak. Mereka lebih berada di sana daripada tinggal di rumah mereka yang ada di Singapura. Rumah mereka di Singapura ni pula disewakan orang, dan orang yang tinggal dalam rumah ni pun jarang ada dalam rumah. Tapi kadang-kadang nanti waktu malam saya dengan suami sedang duduk dalam bilik menonton TV, tiba-tiba dekat sebelah Kisi, nanti dengar tu Kisi bunyi bum bum bum. Orang hentak tembok kita beberapa kali. Saya ni beritahu suami, suami pun ada kalanya nak bangun pergi rumah sebelah ketuk pintu. Tapi yang hairan, pernah sekali suami saya dah tak tahan sangat sebab bising malam-malam, suami saya pun keluar rumah, ketuk pintu rumah orang sebelah, ketuk berkali-kali, ketuk, tak ada orang buka.
Mustahil. Ni confirm dia takut, sebab kita datang, kita ketuk pintu. Dia pun diam, Casey. Jadi keesokan harinya, suami saya ni tak kerja. Suami saya pergi lagi rumah sebelah, ketuk pintu beberapa kali, masih tak ada orang. Kebetulan pula jiran yang jarang balik ni baru berjalan menuju ke arah rumahnya. Suami pun senyum angkat tangan. Kemudian dia tanya, ada apa, boleh saya bantu? Oh, tak ada. Rumah awak ni semalam ada orang tinggal tak? Oh, tak adalah, rumah saya belum ada penyewa lagi, kata jiran sebelah. Tak mungkin tau, semalam saya dengan isteri tengah tidur, kita dengar rumah awak ni bunyi hentak kuat tau. Jiran yang sebelah ni terdiam. Ya ke bang? Mana ada, saya dengan isteri saya dah duduk Johor. Rumah ni memang kosong, belum ada orang sewa lagi. Saya kata pada jiran saya dengar betul-betul. Patutlah semalam bila saya ketuk pintu tak ada orang yang buka pintu. Terima kasih. Itu dia kisah yang ringkas dikirimkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Okey, silakan kalau ingin berkongsi pengalaman 669118997. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Hai, siapa tu? Saya Tini. Tini, ada kisah, silakan. Dulu masa saya kecil-kecil, saya duduk dekat Bukit Batok. Mak saya ada pesan, kalau lepas guna baju, lepas dah angkat baju-baju semua, yang apa tu, galah kena angkat tarik tepi. Habis lepas tu mak cakap kalau tak angkat nanti ada benda tinggal apa lagi. Masa tu saya tak percaya. So saya banyak kali lah saya dah angkat baju, dah bawa masuk dalam. Lepas tu bodoh je. Satu malam tu saya tengah baring tengok TV lah, sambil kepala tu menghadap dengan pintu main door. Sekali rasa tak sedap hati, rasa macam sejuk sangat. Habis tergerak hati lah nak tengok dekat peephole tu. Sekali nampak kakak cantik tengah duduk atas galah tu, kaki tengah macam hayun-hayun gitu sambil tunduk bawah. Jadi terus saya tergamam lah, saya masuk dalam bilik tidur. Dan daripada situ mana-mana saya pergi, sekarang kata saya teringat lah kalau mak cakap tu, dengar lah, jangan apa tu, jangan indah tak indah lah mak cakap. Dan kalau apa dah ada sidai baju ke apa, galah tu simpan balik kat tepi dekat kotak, teringat ingat kisah lama. Itu je kisah. Terima kasih ya. Baik, kita pun dah sampai di penghujung rancangan MJ12. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar rancangan ini dan sudi berkongsi pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Esok saya akan kembali bersama dengan anda dalam Geng Burung Hantu ya, dalam MJ12. Okeylah, mungkin saya akan cuba beri peluang seorang lagi pemanggil dipersilakan untuk menghubungi saya untuk berkongsi pengalaman anda. Hello, selamat pagi. Last Kopik ni. Hello, selamat pagi. Dah kata radio matikan, tetap juga kuat-kuat dengar kat situ. Macam manalah, kadang-kadang kata mak-mak berbuih mula aku cakap. Bukan saya cakap, mak-mak yang cakap ya. Baiklah. Kata bapak-bapak, kau ni dengan mak kau 2 kali 5 juga. Itulah gurauan senda saya. Baik, jumpa esok malam. Dan kepada semua geng-geng momok, kalau boleh saya perlukan bantuan anda lah. Boleh tak? Boleh tak saya perlukan bantuan? Stesen Radio Ria akan sambut ulang tahunnya yang ke-24 tahun pada 1 Disember ini nanti. Dan saya dalam proses sedang nak buat dapatkan ucapan-ucapan daripada peminat-peminat pendengar Ria 897 FM. Saya perlukan anda lah yang ada di Facebook ni, seperti siapa lagi?
Rahman S, juga Sri Dewi, Gita Fadila, ramai sedang memantau Facebook Ria ni. Siapa lagi yang sedang memantau Facebook Ria? Kita juga ada Azmi Muhammad, juga Lan Rizal, Abdul Rashid, kita ada Azhar, Lin Hanim, Taufik Ibrahim, Kak Mas Dusa, juga Sinta Levin, Leo Rina, dan ramai lagi yang bila saya tanya dari mana ni, Heti Dayati, Melissa Uthman, Mini binti Mira. Saya minta bantuan semua lah yang ada sedang mendengar. Kalau ada kemudahan dan masa yang terluang, boleh tak kalau anda kirimkan saya voice recording anda dengan ringkas. Anda katakan, hai semua. Okey, boleh cakap hai, kasih kepelbagaian lah. Hai, hello, apa khabar? Salam, macam itulah. Dan anda sebutkan nama anda. Misal kata nama anda Ahmad. Hello semua, saya Ahmad. Berasal dari Tampines, Johor. Johor mana tu? Skudai. Berasal dari mana? Jadi hai, hello, apa khabar, salam dan sebagainya. Nama anda, kemudian diikuti dengan anda berasal dari mana, ingin mengucapkan pada stesen Ria, boleh katakan happy birthday ke, selamat ulang tahun ke, juga selamat hari lahir ke, yang ke-24, ingat 24. Semoga sukses selalu ke, semoga berjaya, maju terus dan sebagainya. Jadi ingat, mesti ada nama anda, tempat yang anda tinggal dan ucapan anda untuk stesen Ria. Happy birthday yang ke-24, dan kirimkan voice recording anda ke alamat email KC, huruf K dengan C @mediacorp.com.sg. Saya akan cuba adunkan ucapan-ucapan anda tu, dan suara anda akan berkumandang di udara Ria pada 1 Disember ini nanti. Nanti saya akan cuba dapatkan seberapa banyak yang mampu lah. Jadi kalau mungkin anda ada masa terluang dan boleh bantu, jangan lupa tinggalkan. Saya akan nantikan lah. Jangan lupa sebut anda dari mana tu. Itu penting. Hello KC, saya Din. Dari mana? Saya dari Selangor KC. Din Selangor ke apa? Saya Din KC. Din apa? Dangerous. Selamat malam. Jumpa anda lagi. Dan terus bersama kami. Ria 89.7 FM. Habis music. Cut. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenaran.